Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua yang hadir hari ini ya. Kita ada Dr. Sarah Yasina dari NIMAP. Kita ada Cik Awang Syafiee daripada Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Kita ada Puan Faizah daripada Jabatan Alam Sekitar dan kita ada Puan Husnani ya daripada Trashero Perlis. Jadi kali ini niat pusat Pusat Tenaga dan Kampus dari NIMAP ni nak buat orang kata 3 penjuru tapi ada 4 orang kat sini. Okay, daripada universiti, daripada agensi kerajaan dan juga daripada komuniti lah, NGO lah mewakili ini. Jadi untuk makluman pada 5 Januari lepas merupakan Hari Alam Sekitar Sedunia, okay, World Environment Day. Dan ini adalah satu hari yang untuk mempromosikan, meningkatkan kesedaran tentang kepentingan lah alam sekitar. Dia punya tema ialah English dia ialah restoration lah, ecosystem restoration ataupun pemulihan ekosistem dalam bahasa Malaysianya. Jadi saya start dengan statement lah. Saya dapatkan statement ni daripada UN. Okay. So dalam sedekat ni the UN Decade on Ecosystem Restoration, it aims to prevent mengelakkan, halt, memberhentikan, halt to actually stop lah, to pause and reverse the degradation of ecosystem on every continent and in every ocean. So darat dan laut lah. Okay. It can help to end poverty, combat climate change and prevent mass extinction. Okay. It will only succeed if everyone plays a part. Jadi di sini melalui coffee talk lah, kita tak buat lah taklimat panjang-panjang semua. This is a very short coffee talk di mana universiti, Jabatan Perhutanan, Alam Sekitar dan NGO main peranan lah dalam merealisasikan one decade. Sebab sekarang ni generasi yang 10 tahun ni generasi dipanggil restoration lah, generation. Nak kena pulih balik, kena pulihara balik and everything. Jadi saya tak mau cakap banyak. Okay, kita akan panggil ikut turutan lah Dr. Sarah untuk ulas. Kemudian diikuti dengan Cik Awang dan diikuti dengan Puan Faizah dan Puan Husnani. Jadi cara perjalanan ni ialah speaker akan ataupun panel-panel ni akan cepat dulu, lebih kurang 15-20 minit macam tu. Sesi soal jawab akan berlangsung selepas sesi. Keempat-empat yang kita punya panel ni lah berbicara nak bagi smooth lah within 1 jam framework yang kita dah set. Dan Q&A ni boleh kita boleh extend sikit lah supaya perjalanan dia lebih lancar lah. Alright, saya akan serahkan skrin kepada Dr. Sarah untuk mulakan dia punya coffee talk ni. Okay, Dr. Sarah, screen is yours. Okay, terima kasih Dr. Kat. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua. Okay, kita nak berkongsi informasi mengenai apa yang dimasukkan dalam pemulihan ekosistem dan kenapa. Sebab apa kita perlu buat pemulihan ekosistem ni lah. Okay. Sebelum ni kita hanya memelihara alam sekitar kan daripada kita punya gaya hidup kita. Okay. Untuk menghentikan kesan rumah hijau, kesan perubahan cuaca, peningkatan suhu dunia. Tapi kita dah one step orang kata forward lah. Kita nak memulihkan kembali ekosistem. That's why kalau Dr. Kat ada mention tadi on generation restoration, so dalam masa 10 tahun ni sehingga tahun 2030 lah. Kalau kita tengok pun SDG kita memang tarikh ajal dia sampai 2030. So by that time insyaAllah kita boleh hentikan kesan peningkatan suhu supaya kita tak mengalami perubahan cuaca yang begitu ekstrim lah. Sebelum tu saya nak sentuh sikit lah mungkin secara ringkas apakah dimaksudkan dengan ekosistem. So ekosistem ni dia lebih kurang macam komuniti ataupun kumpulan di mana ada
benda hidup lah, organisma hidup termasuk kita lah. Kita saling berinteraksi ni secara ringkas je lah berinteraksi sesama sendiri dan juga dengan persekitaran. Okay? Ekosistem tu boleh jadi kecil, macam kalau kita dalam musim PKP ni kita kat rumah kan, ekosistem kita mungkin kecil lah dekat rumah, dekat rumah dengan kawasan-kawasan rumah je kan. Kalau ekosistem lebih besar, contoh dalam kampus kan, di universiti, dalam masyarakat, dalam negeri, negara dan sebagainya. So menurut United Nations Environmental Program UNEP, ekosistem ni diklasifikasikan kepada 8 kategori utama lah. Yang dalam gambar-gambar ni lah, ada hutan, mungkin nanti akan dikongsi oleh Encik Awang lah ekosistem hutan tu apa benda dan bagaimana pemulihan ekosistem hutan tu dilaksanakan. So kita ada ladang, kawasan ladang ataupun pertanian, tasik dan sungai, padang, bukit bukau, lautan dan pesisir laut. Mungkin saya akan sentuh sikit lah kesan sebab pemulihan ekosistem ni memang ada kaitan dengan perubahan cuaca, peningkatan suhu dunia kan. So saya akan kongsi sikit kesan terhadap lautan dan pesisir laut, sebab saya rasa itu yang paling dekat juga lah dengan kita kan, kita ada Kuala Perlis kat sini kan. And then mungkin ekosistem seterusnya kita ada tanah gambut, peatland kan, dan juga termasuklah ekosistem dalam bandar. Next. Okay. Seperti yang Dr. Khadijah mention tadi, kita sebenarnya ada sambutan World Environment Day dengan tema Ecosystem Restoration atau pemulihan ekosistem yang berlaku pada 4 sehingga 5 hari bulan yang lepas lah, Jun. Sambutan tu berlangsung di Pakistan. Pakistan antara salah satu tempat yang memang terkesan lah dengan perubahan cuaca, iklim, plus dia orang pun apa kata kadar kemiskinan tu tinggi kan. So memang terkesan lah. Sebab bila kita bercakap tentang ekosistem ni, dia ada rantaian tau. Kalau kita ekosistem tu terganggu, maksudnya satu rantaian dalam ekosistem tu memang akan terganggu lah. Daripada sumber berkurang kepada kurang pekerjaan, kadar kemiskinan tinggi, kadar hunger, kelaparan pun tinggi. So jadi memang saya rasa penting benda ni untuk kita highlight pada hari ni lah Okay, next. Dalam gambar ni juga tadi tu, ini salah satu contoh lah ekosistem restoration yang berlaku di Tanzania kalau tak salah saya, memang ada dalam website UNEP. Gambar yang sebelah kiri tu menunjukkan sebelum pemeliharaan ekosistem berlaku lah. Kalau kita tengok kurang hijau-hijau tu kan. So bila dijalankan pemeliharaan ekosistem, sebelah kanan tu lah gambar tu, yang hijau-hijau tu. Cantik mata memandang. Dan seterusnya saya nak minta Encik Awang Syafiee ni, dia ni beliau merupakan pengarah Jabatan Perhutanan Negeri Perlis. Dan kami dipertemukan tahun lepas dan sejak tu banyaklah kerjasama UNIMED dengan Jabatan Perhutanan. Banyak benda saya dapat belajar daripada Jabatan Perhutanan Perlis tentang keindahan lah negeri Perlis dan segala aktiviti. Dan dengan PKP ni banyak benda lah yang kita kena fokus zoom in lah kat Perlis ni. Apa yang boleh buat, apa yang ada. Sebab saya perhatikan Perlis ni antara negeri zon cepat selamat lah, cepat je dia jadi hijau dan kita antara paling awal lah boleh bergerak berbanding dengan state lain. Jadi bila mungkin Cik Awang boleh kongsikan dari segi Jabatan Perhutanan tentang peranan lah untuk di tema kita lah restoration ekosistem. Silakan Cik Awang, the screen is yours. Terima kasih Dr. Khadijah. Terima kasih juga kepada UNIMED lah kerana beri peluang kepada Jabatan Perhutanan untuk hadir pada hari ini dalam sesi COVID Talk sempena Hari Alam Sekitar 2021. Jadi masih tidak terlewatlah untuk saya mengucapkan selamat Hari Alam Sekitar tahun 2021. Dan di peluang ni saya juga ingin mengucapkan sambutan 120 tahun untuk JPSM, Jabatan Perhutanan Indonesia lah. Jadi
Alhamdulillah, bila kita dengar tadi dari perkongsian daripada Dr. Sarah berkenaan dengan yang saya suka dengar adalah ekosistem lah. Sebenarnya peranan dalam konteks kita di forum hari ini pun telah ada satu ekosistemnya, yang mana setiap agensi universiti, agensi dan juga NGO tu merupakan satu ekosistem yang kalau kita dapat bayangkan, kalau kita sedang masak lah, misalnya kalau kita sedang masak, mungkin satu agensi ataupun satu organisasi itu nampak macam potong bawang je. Satu agensi pula beli daging. Tapi bila kita tengok ekosistem secara besarnya, dia merupakan satu proses memasak, yang mana akhirnya masakan tu menjadi enak ke tidak, dia akan berpunca daripada yang bahagian-bahagian yang tadi itulah. Kalau dia buat potong bawang elok, dia beli daging elok, jadi akhirnya proses dia akan baik. Jadi dalam konteks ni, iaitu peranan universiti, peranan agensi, terutama perhutanan lah yang saya akan consider lagi amat relevan lah sempena hari alam sekitar ni lah. Jadi kalau kita boleh share terus slide untuk perhutanan. Jadi tajuk yang saya akan bawa adalah usaha Jabatan Perhutanan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar lah. Jadi saya mohon slide kalau ada untuk dikongsi. Okey. Sekejap. Okey. Jadi sambil itulah tadi kita tunggu daripada sikit. Jadi kita mengalu-alukan jugalah daripada rakan-rakan yang di hujung sana, ada juga daripada Jabatan Perhutanan Malaysia lah. Okey, kalau kita tengok tajuk tu usaha Jabatan untuk memelihara dan memelihara alam sekitar lah. Jadi next. Jadi visi dan misi jabatan yang tidak pernah kita lupakanlah, menjadi agensi tunggul dalam pengurusan hutan tropika antarabangsa. Jadi di sini telah ada komitmen untuk Jabatan Perhutanan untuk mengekalkan litupan hutan, di mana ini merupakan komitmen negara, bukan komitmen Jabatan Perhutanan semata-mata lah. Dia merupakan komitmen negara untuk memastikan litupan hutan di negara kita mencapai tahap yang kita telah tetapkan, itu sekurang-kurangnya 50%, dan pada ketika ini tahap kita masih lagi melebihi 50% lah. Jadi bila kita bercakap dengan ekosistem, sudah semestinya kita kena tahu khususnya hutan lah, kita kena tahu sedikit kena hutan. Jadi tak kenal kata cinta. Jadi sebelah bawah tu adalah profil atau kelihatan hutan lah. Jadi dalam image tersebut kita boleh nampak secara amnya hutan di Malaysia ni boleh bagikan kepada 3 yang utama lah. Yang pertama, kalau kita tengok hutan paya laut atau yang didominasikan oleh bakau. Kedua, hutan gambut, yang mana dia di perantara hutan darat dan hutan paya laut lah, di mana dia merupakan kawasan yang kadang-kadangnya berair dan kadang tak berair, bergantung pada musim. Jika musim kemarau dia akan kering dan biasanya berlaku kebakaran lah jika kawasan itu atau kawasan berhampiran itu tidak diurus dengan baik, menyebabkan pembakaran terbuka dan sebagainya. Dan yang seterusnya adalah hutan darat, di mana dia melibatkan lapisan, ada 5 lapisan lagi, iaitu hutan Dendrocarpama, Dendrocarp bukit tinggi, gunung dan sebagainya. Yang ni dari segi lapisan supaya kita lebih faham. Untuk negeri Perlis, untuk makluman semua, kita kawasan paling tinggi cuma 733, iaitu di bawah paras Dendrocarp bukit, di mana dia berada di Wang Kelian lah, hutan simpan mata air lah. Okey, itu puncak ataupun poin paling utara lah di negeri Perlis. Okey, next. Okey, ini image sebelah kanan saya tu, patah balik. Okey, map Malaysia, map Malaysia tu adalah litupan hutan lah. Jadi kalau kita tengok yang merah tu, itu adalah situasi sekarang 55.31% lagi lah. Okey, kalau kita tengok image atau gambar rajah di bawah tu adalah sedikit berkenaan dengan kawasan berhutan. Jadi saya ni kita akan bercakap berkenaan hutan, apa yang kita pulihkan. Jadi dalam konteks perhutanan ada 5 atau 4 kawasan yang kita akan lihat dari segi untuk kita ambil kira sebagai kawasan perhutanan. Yang pertama, kalau tengok paling nombor 1 tu adalah CHSK. CHSK itu adalah cadangan hutan sifat kekal yang merupakan kawasan yang telah dicadangkan diluluskan kajian negeri, tapi proses perhutanan masih dalam proses lah. Yang kedua, hutan sifat kekal sebanyak 83.9%. Yang ni yang telah diwartakan di bawah Akta Perhutanan Negara,
enactment masing-masing di negeri lah. Yang tadi tu CHSK 1.6%, HSK Hutan Sebagai Kekal 83.9% merupakan portion paling besar lah dalam kawasan litupan hutan. Yang seterusnya nombor 3 adalah TN tu Taman Negara dan Reserve Hidupan Liar. Yang ni merupakan reserve tanah tutuanah yang berada di negeri bagi tujuan hidupan liar lah. Jadi keluasan kawasan berhutan ni adalah 10.2% dan yang akhir tanah kerajaan, tanah milik yang merupakan stok pada tanah di negeri untuk sebelum dibangunkan yang masih berhutan. Jadi jumlahnya hanya 4.3. Jadi untuk semenanjung Malaysia setakat 2019 luasan dia masih lagi 43.4% lah. Apa saya nak highlight di sini adalah usaha yang telah kita jalankan selama ini. Okay, next, usaha yang kita jalankan untuk memastikan litupan ini akan berterusan. Jadi kalau kita tengok sebelah kiri itu yang A, program penanaman pokok oleh Jabatan Perhutanan, walaupun program yang sebelum ni ada atau tak ada, usaha-usaha pemeliharaan atau penanaman pokok tetap juga dilaksanakan oleh Perhutanan. Misalnya dalam proses pengurusan hasilan itu sendiri, memang kita akan ada buat penanaman di lorong penarik, di bekas matau dan juga kawasan-kawasan ceroboh dan pelbagai kawasan lah. Ini dalam konteks kawasan hutan kekal. Tapi dalam menangani masalah pencemaran yang berterusan dari masa ke semasa, usaha-usaha penanaman atau pemulihan hutan ni, penanaman pokok ni bukan saja dilaksanakan dalam kawasan hutan sebagai kekal, tapi juga diperluaskan di kawasan-kawasan taman dan juga kawasan perumahan lah, masuk di kawasan persendirian. Di mana usaha pemeliharaan ni, penanaman pokok ni bertujuan untuk menjaga kita punya makroiklim lah. Jadi kita tahu kawasan perumahan ataupun kawasan yang berhampiran hutan boleh reduce atau mengurangkan suhu sehingga 2%. Jadi ini agak sejuk lah berbanding 2% ketinggian suhu. Jadi siapa nak sejuk sikit, tanamlah banyak pokok di rumah lah. Jadi ini satu hints lah. Okey, kalau kita tengok di sana ada 5 program yang telah dilaksanakan. Saya tak akan cerita secara terperinci untuk satu demi satu sebab kita tahu masa pun tidak mengizinkan. Cuma apa saya nak highlight adalah intipati daripada program tersebut. Okey, pertama, peranan jabatan di sini adalah untuk memelihara kawasan tersebut. Macam mana caranya? Kalau macam melalui program penanaman pokok bakau nombor 1 tu, program penanaman pokok bakau dan spesies yang bersuaian di pesisir pantai negara tu, itu lebih kepada untuk usaha memulihkan kawasan pantai negara lah yang bermula daripada tahun 2004 selepas daripada tsunami pada 24 Disember 2004. Okey, jadi tahun 2005 telah ada usaha yang dilaksanakan oleh kerajaan untuk memastikan pemulihan ataupun penanaman di kawasan pesisir pantai untuk melindungi aset dan juga komuniti di pesisir pantai. Jadi dengan usaha penanaman pokok dan yang paling penting pemahaman itulah ataupun kefahaman melibatkan aktiviti penglibatan kepada komuniti dan NGO. Terima kasih banyak Cik Wan. Jadi saya nak serulah. Puan Faizah dah ready dah? Okay, ready lah. Alright. Slide ada Man? Okay. Okay. Baik. Boleh nampak ke? Nampak? Nampak. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Selamat pagi. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasihlah kepada pihak Rustia di atas jemputan kepada Jabatan Alam Sekitar bagi topik kita pada hari ini itu berkaitan dengan Hari Alam Sekitar Sedunia, di mana seperti yang kita semua sedia maklum, pada tahun ini tema yang telah dipilih oleh UNEP lah, iaitu Ecosystem Restoration ataupun pemulihan ekosistem. Jadi di pihak Jabatan Alam Sekitar kita program Hari Alam Sekitar Sedunia ini adalah program atau aktiviti yang kita laksanakan pada setiap tahun. Okay, di sini saya kongsikan sedikit tema-tema Hari Alam Sekitar Sedunia yang pernah yang telah dilaksanakan sebelum ni. Yang seingat saya daripada 2013, Think It Safe, 2014, Raise Your Voice, Not Sea Level, 2015, Save Billion Dream One Planet. Lepas tu dia setiap tahun tema dia berubah-ubah.
Tapi kalau kita tengok matlamat dia adalah ke arah bagi memastikan isu-isu pencemaran yang berkaitan dengan pemanasan bumi lah, global warming ni kita dapat diatasi dan dapat disampaikan kepada semua masyarakat untuk mengambil tindakan. Apa yang tindakan yang kita boleh laksanakan sebagai individu bagi menangani masalah-masalah pencemaran daripada terus berleluasa. Dan untuk tahun ni ecosystem restoration adalah topik yang telah dipilih ataupun tema yang telah dipilih bagi kita melihat apakah perbaikan, pemulihan yang boleh kita lakukan di dalam memastikan kelestarian alam sekitar kita lah. Ini sedikit latar belakang berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia, di mana seperti yang dimaklumkan tadi, tujuan dia adalah untuk meningkatkan kesedaran dan tindakan di dalam menangani isu pencemaran di peringkat global. Dan seperti kita semua sedia maklum, di peringkat antarabangsa tarikh sambutan telah ditetapkan pada 5 Jun dan sambutan telah dimulakan pada tahun 1972 dengan bertemakan Only One Earth. Dan di Malaysia kita, Jabatan Alam Sekitar telah diamanahkan untuk melaksanakan program berkaitan dengan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia ini pada tahun 1980 dengan tema pembangunan tanpa kemusnahan. Itu selepas Akta Kuantitas yang diluluskan pada 1974 lah. Iaitu lancaran telah dirasmikan oleh Menteri Alam Sekitar dan Air, itu yang berhormat Datuk Seri Tuan Ibrahim bin Tuan Man, dan beliau juga telah melancarkan Pilihan Strategik Kasar 2020 hingga 2030 iaitu kaitan dengan kelestarian alam sekitar, di mana di antara rangka pilihan strategik yang telah dirangka adalah seperti program jenis sungai kebangsaan, ke arah sifar plastik dan kadar kita semula buangan terjadual lah. Itu antara strategi-strategi yang terdapat dalam pilihan tersebut. Dan di Perlis walaupun dalam keadaan pandemik COVID-19 ni, kita tetap melaksanakan program aktiviti lah bagi pemulihan ekosistem yang seperti topik temanya. Dan antara aktiviti yang telah dilaksanakan seperti kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik, kuis radio di Perlis FM pada hari Isnin yang lepas, hebahan sambutan Hari Alam Sekitar Sedunia juga di Perlis FM dan juga sesi webinar ni lah. Dan penganjuran program yang dilaksanakan oleh jabatan adalah penganjuran program secara berterusan, di mana daripada Hari Alam Sekitar Negara, ini adalah Hari Alam Sekitar Sedunia, dan Hari Alam Sekitar Negara pada tahun lepas, pada bulan Oktober, kita telah melaksanakan juga program-program seperti kempen hindari plastik, pengumpulan e-waste, penghijauan dan juga program dengan sungai kebangsaan ni lah. Okay. Dan di sini kita menekankan kepada kempen pengumpulan buangan elektrik dan elektronik ini sebab ia adalah salah satu kempen di mana dia tertakluk di bawah peraturan kualiti alam sekeliling bawah terjadual tahun 2005. Di mana buangan elektrik dan elektronik ini adalah di bawah jadual pertama, di mana dalam peraturan tersebut, di mana dia tertakluk di bawah kod buangan SW110. Tapi kita bukan kata program ni kita lebih pada nak mendidik masyarakat tentang keperluan kepada pengurusan buangan elektrik dan elektronik ni supaya dia tidak terus apabila dibuang terus ke tapak pembuangan biasa, dia akan mencemarkan dalam tempoh masa yang lebih panjang. Dan itulah antara kempen yang kita laksanakan, bagaimana sisa-sisa buangan ni perlu diuruskan dengan baik. Dan pada tahun lepas kita berjaya mengumpul sebanyak 25 tan metrik lah buangan terjadual di Negeri Perlis. Ini yang melibatkan komuniti lah, maknanya kita tidak ambil daripada industri ataupun jabatan kerajaan. Dan sasaran KASA sendiri adalah untuk kita kumpulkan sebanyak 800 tan metrik buangan elektrik dan elektronik pada tahun ni di seluruh negara. Dan di Perlis sendiri sehingga 31 Mei ni kita berjaya mengumpul 901 kilogram lah
hampir 1 tahun matrik. Jadi walaupun dalam keadaan pandemik ni kita tetap melaksanakan program walaupun dalam skala kecil dan kita dapati masyarakat di negeri Perlis ni dia prihatin dan mereka sedikit sebanyak dah mula menyumbangkan buangan-buangan elektrik dan elektronik ni kepada jabatan, di mana kita nampak mereka telah alert, telah ada kesedaran. Dan pada kami kesedaran yang ini adalah yang paling penting untuk memastikan hasrat atau matlamat itu tercapai. Jadi walaupun sedikit perlahan-lahan, tapi mesej yang cuba kita sampaikan ni sampai kepada setiap masyarakat di negeri Perlis. So ini adalah kempen pada setiap hari Sabtu terakhir. Buat masa ni kita buat di basement bangunan KWSP lah. Maknanya secara drive-thru siapa saja boleh hantar dan kita cuma hanya benarkan satu kenderaan pada satu masa sajalah sebab kita nak mengelakkan dari segi SOP yang telah ditetapkan oleh kerajaan ya. Ini antara aktiviti yang telah kita laksanakan. Boleh kita lihat kat belakang tu dah ada mesin basuh, PC, TV dan sebagainya. Okey, berkenaan dengan kempen hindari plastik sekali guna. Program ni sebenarnya telah mula dilancarkan oleh Duli Yang Teramat Mulia Raja Muda Perlis di Pasar Besar Sena, Kanga Perlis, bersempena dengan Hari Alam Sekitar Negara juga pada tahun 2018. Jadi kempen ni kita tidak berhenti pada hari tersebut saja, tapi kita teruskan juga program ni pada sesi-sesi atau aktiviti-aktiviti apa juga aktiviti yang kita laksanakan sama ada di pejabat ataupun di luar pejabat. Jadi antara aktiviti yang kami galakkan macam bila kita buat edaran bubur lambuk ke dan aktiviti pada ni kita galakkan bawa bekas sendiri. Kemudian cuba gantikan beg plastik dengan beg kita semula dan kita mengurangkan penggunaan botol air mineral. Maknanya di dalam program yang dianjurkan oleh Jabatan Sekitar Perlis, kita akan menyediakan botol air besar di mana semua peserta boleh refill air mineral tersebut dengan di dalam bekal masing-masing. Jadi kita tidak menyediakan botol-botol air mineral lah kepada para peserta di dalam program-program jawatan. Dan akhir sekali ini adalah saya rasa di mana-mana pun telah laksanakan itu penukaran daripada polystyrene ataupun bekas yang sekali guna atau straw kepada bahan yang lebih mesra alam. Dan di peringkat kementerian juga dia ada Plastic Busters. Ini untuk program dia yang terkini lah, di mana dia merupakan plan hala tuju Malaysia ke arah sifar plastik sekali guna bermula 2018. Seterusnya kempen penghijauan dan penanaman pokok. Walaupun penanaman pokok ni diketuai lah, diterajui oleh Jabatan Perhutanan, tapi kita di jabatan tetap menyokong apa juga usaha-usaha ke arah memastikan kelestarian alam sekitar tu tercapai lah. Dan di Jabatan Alam Sekitar sendiri kita baru-baru ini telah mengadakan program satu pegawai satu pokok, di mana setiap pegawai perlu mempunyai sekurang-kurangnya satu pokok di meja kerja masing-masing dan kita menukarkan pokok-pokok hiasan plastik yang lama tu kepada pokok hidup di ruang guna sama lah. Dan selain itu kita juga menggalakkan aktiviti kompos, iaitu ini adalah bagi mengurangkan buangan yang akan dihantar ke tapak perusahaan yang juga akan akhirnya menyebabkan berlakunya pelepasan air licin lah ke alulan air dan juga air bawah tanah. So ini antara kempen-kempen yang kita jalankan apabila kita turun ke komuniti dan sebagainya. Selalunya kita akan kita menganjurkan program, kita akan buat program penghasilan enzim yang mana dia boleh digunakan untuk kegunaan seharian kita lah. Dan seterusnya jabatan juga kita ada buku ataupun risalah berkaitan dengan amalan mesra hijau atau mesra alam ni, di mana di situ dia ada dinyatakan apakah aktiviti atau perkara-perkara yang kita boleh
amalkan ke arah gaya hidup mesra alam. Contohnya menutup lampu apabila keluar daripada toilet, di pejabat atau di rumah. Walaupun nampak macam tutup air apabila telah digunakan. Walaupun benda ni kecil, tapi sebenarnya dia memberi kesan pada usaha-usaha kelestarian alam sekitar itu sendiri. Ini adalah program penghijauan daripada Just Police. Ini antara semua pegawai yang terlibatlah di jabatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua yang sudi hadir pada pagi ni. Alhamdulillah, terima kasih Dr. Siti dan juga pihak KOSAM UNIMAP kerana sudi menjemput saya sekali lagi dalam perkongsian Coffee Talk ni kita pada pagi ni. Kopi saya pun dah nak habis ni. Alright. So tanpa berlengah lagi, saya perkenalkan diri saya. Saya Puan Rosnani Nazri, merupakan founder dan juga leader kepada NGO Treasury Police. Juga terlibat dalam sebagai Southeast Asia Leader Operation Team bersama dengan Treasury World. Dan tugas hakiki saya adalah sebagai senior lecturer lah pensyarakanan di Marine Technology Program di Fakulti Sains Gunaan UiTM Perlis. Okey, jadi Trash Hero ni apa? Tapi sebelum saya tunjuk apa yang kita banyak lakukan dalam komuniti di Perlis ni, saya terangkan sedikit lah apa sebenarnya Trash Hero ni. Jadi Trash Hero ni sebenarnya dia adalah global movement lah yang dikendalikan sendiri oleh volunteers. Founded in Thailand pada 2013 lagi Jadi sekarang ni kita ada lebih kurang 170 lokasi chapter lah yang aktif dalam di 19 buah negara worldwide. Jadi kita ni apa dan buat apa So sebenarnya misi utama kita lah sebab kita nak kita nak dunia yang lebih bersih kita nak free from plastic pollution dan juga kita sambil tu kita train volunteers kita, sukarelawan kita untuk lebih ke arah mementingkan kebersihan lah especially pada kebersihan kawasan rumah, kawasan pejabat kawasan persekitaran dan juga khususnya di Perlis lah Jadi our goal is kalau boleh kita nak eliminate lah single use plastic ni dan juga boleh buat consensus from zero waste and a circular economy, and then kita punya value more into a positive kita seorang yang positif, yang action yang buat dan melakukan kolaborasi bersama badan-badan yang lain, dan kita transparency Jadi objektif kita lebih kepada untuk create and support community volunteer projects lah dan provide educations on the environmental impact especially on waste dan juga promote practical solution macam mana kita nak reduce it lah. So our core value sebenarnya adalah kalau boleh try to reduce lah. Recycling and clean up apa yang kita buat tu adalah bagus, tapi sebenarnya the most important thing adalah reduce So yang ini sebenarnya untuk coffee talk session yang pertama dulu kita pernah buat bersama dengan Doktor mana saya terlupa. Doktor apa? Umi Fazara. Okay. Saya yang semester lepas kita ada buat macam mana kita nak go through lifestyle on the zero waste So how we work usually adalah secara nilai untuk long term behaviour, systematic change with minimal financial resource. Actually kita punya volunteers ni open to everyone anyone yang interested in lah. Jadi kita banyak fokus pada practical action dan juga solution rather than blaming lah and then strictly non-political and can be run entirely by the volunteers. So ini adalah 4 core programs kita lah So first adalah melalui action and awareness, kita ada bottles and bags program, kita ada Trash Hero Kids program dan juga Trash Hero Communities.
Okey, melalui action and awareness program ni lah yang banyak saya lakukan di Perlis, community clean up dan juga kita ada buat brand audits especially kita bermula tahun lepas bersama dengan pelajar-pelajar UDMAP sendiri untuk buat brand audits sempena World Clean Up Day 2020. Jadi selain itu kita banyaklah raise on kesedaran di antara komuniti tentang krisis plastik pollution ni. Kita tahu banyak macam tadi Dr. Sarah pun dia tunjukkan gambar di Kuala Perlis tu dengan banyaknya sampah tu, macam mana kita nak tackle kesedaran tu nak kesedaran tu dari hati tu nak bagi penduduk setempat ni tahu tentang pencemaran plastik ni. Dan of course kita nak strengthen the community bonding dan brand audit ni yang macam kita buat tahun lepas dia adalah sebagai alat lah untuk kita tahu dan juga sedar company mana yang banyak pollute the most Di Malaysia sendiri antara brand-brand yang popular adalah Coca-Cola lah selain PNG so itu antara yang kita oleh untuk tahun lepas. Terima kasih Puan Nani. Okay. Atas perkongsian. Jadi sebenarnya kita patut raikanlah kerja-kerja Tersyiro Perlis ni. Saya ikut dan Datuk Seri Zainizam cakap lah. Dia quote daripada ayat Al-Quran ni saya dapat saya ingat ayat ni tapi exactly tu tak adalah. Dia kata kita hendaklah membuang halangan seperti kayu, sampah sarak yang menyusahkan perjalanan dan yang boleh mendatangkan kemudaratan. Kalau motivate, what motivates you best is actually kalau dari segi unsur agama ataupun keprihatinan terhadap alam sekitar.